Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita nak sambung perbincangan kita untuk tajuk alkohol dan kesannya terhadap kesihatan. Di dalam subtopik 4.2 ni kita akan tengok apa itu alkohol. Okay, kita akan bincang juga tentang cara penghasilan alkohol. Okay, seterusnya kita akan cuba senaraikan ciri umum bagi alkohol. Dan akhir sekali kita akan tengok sikit apakah kegunaan alkohol dan juga kesan ketagihan alkohol. Baik, jadi kita tengok apa itu alkohol. Jadi alkohol ni dia merupakan satu kumpulan sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Jadi macam mana awak nak kenal itu adalah alkohol? Okey. Jadi biasanya alkohol ni dia mempunyai nama yang berakhir dengan OL. Okay, contoh dekat sini tengok ada metanol, etanol, propanol dan juga butanol. Jadi tengok dekat bahagian akhir ni, dekat bahagian hujung nama alkohol ni dia berakhir dengan OL. Metanol, etanol. So ada OL kat belakang. Okey. Jadi macam mana cara alkohol ni dihasilkan? Jadi alkohol adalah dihasilkan melalui proses penapaian dengan menggunakan yeast. Ingat balik masa awak belajar dalam bab 1 dulu So yeast tu adalah sejenis mikroorganisma yang mana dia adalah sejenis mikroorganisma yang bertindak terhadap makanan berkanji atau makanan yang ada kandungan glukosa. Contohnya macam buah anggur dan juga buah apel. Jadi bila cikgu sebut tentang makanan yang ada kanji atau yang ada kandungan glukosa, maksudnya makanan yang ada kandungan gula lah ya. Jadi enzim yang ada dalam yeast, nama enzim tu adalah enzim zimase. Yang mana enzim zimase yang ada dalam yeast itulah yang akan tukarkan glukosa kepada etanol. Dan hasil sampingan daripada proses penapaian yeast tadi adalah gas karbon dioksida. Dan selain daripada gas karbon dioksida, semasa proses penapaian yeast tadi, tenaga haba juga dibebaskan. Kemudian, etanol yang terhasil melalui proses penapaian tadi akan kita tulinkan. Kita akan jalankan proses penyulingan bertujuan untuk tulinkan. Sebab apa kita boleh tulinkan etanol tadi melalui proses penyulingan? Sebab alkohol dia mempunyai takat didih 78 darjah Celsius. Ni contoh cikgu tunjukkan ya. Ini adalah proses penapaian dulu. Ini adalah proses penapaian macam mana nak hasilkan alkohol ataupun etanol. Jika dapat tengok susunan radas dia, so dalam kelalang kon ni, kita masukkan larutan gula dan juga yeast. Kalau awak tengok dalam proses penapaian, bahan yang digunakan untuk hasilkan alkohol ialah gula daripada buah-buahan. Contoh tadi cikgu dah sebut, buah anggur dan juga buah apel. Ataupun boleh juga guna kanji daripada beras. Gula ataupun kanji tadi kita campurkan dengan yeast untuk hasilkan enzim zimase. Hasil daripada eksperimen ni, hasil daripada proses penapaian ini, kita akan dapat etanol, dia akan hasilkan etanol dan juga gas karbon dioksida. Jadi awak tengok dalam susunan radas dekat sini, kita tutup kelalang kon ni dengan gabus, tapi kita sambungkan dia dengan tiup pengantar. Dan tiup pengantar ni, hujung satu lagi ni kita sambungkan pada satu tabung uji yang berisi dengan air kapur. Jadi kegunaan air kapur ni adalah untuk menguji apa jenis gas yang dihasilkan semasa proses penapaian. Jadi awak dah tahu dah teorinya tadi, konsepnya tadi, semasa penapaian, gas yang dihasilkan adalah gas karbon dioksida. Jadi kita akan dapati air kapur yang ada dalam tabung uji ni akan berubah jadi keruh disebabkan oleh
proses penapaian yeast tadi akan hasilkan gas karbon dioksida. Okey, baik. Jadi sekarang etanol yang terhasil semasa proses penapaian ini akan kita tulenkan melalui proses penyulingan. Nampak? Ni dalam set penyulingan ini, dalam kelalang dasar bulat ni kita masukkan hasil proses penapaian tadi, iaitu etanol tadi. Kita nak tulenkan dia sebab kita tak nak etanol yang terhasil itu dia masih lagi ada campuran dengan bahan lain. Jadi bila kita jalankan proses penyulingan, so hasil penyulingan tadi adalah cecair tidak berwarna dengan bau yang kuat. Jadi hasil penyulingan ini, cecair tidak berwarna dengan bau yang kuat tadi, itu adalah etanol. Okey, etanol yang telah ditulenkan lah, alkohol yang telah ditulenkan. Dan cikgu juga dah sebut tadi, kenapa etanol boleh diasingkan, boleh ditulenkan melalui proses penyulingan, sebab takat didih etanol ialah 78 darjah Celsius. Dia berbeza dengan takat didih air, yang mana takat didih air awak dah sedia tahu 100 darjah Celsius. Baik. Seterusnya kita pergi pada ciri umum alkohol. Okay. Yang pertama sekali, so alkohol ni dia mempunyai bau yang tersendiri dan mudah meruap. Jadi kalau awak hidu satu bahan, satu cecair, awak boleh kenal, oh itu adalah alkohol. Kenapa awak boleh kenal? Sebab dia mempunyai bau dia yang tersendiri. Itu ciri dia yang pertama, mempunyai bau yang tersendiri dan juga mudah meruap. Baik, yang kedua, alkohol adalah sejenis cecair yang tidak berwarna. Yang ketiga, dia mempunyai takat didih yang rendah. Kalau kita buat perbandingan tadi, takat didih air 100 darjah Celsius. Tapi takat didih untuk alkohol adalah 78 darjah Celsius. Baik, ciri yang seterusnya, alkohol dia punya keterlarut campuran dalam air adalah pada sebarang nisbah. Maksudnya dia tak ada nisbah-nisbah tertentu untuk alkohol ini larut dalam air. Yang seterusnya, ketumpatan alkohol adalah lebih rendah berbanding air. Ini ciri yang keempat. Ciri yang kelima. Ciri yang keenam, alkohol mudah larut dalam minyak. Kemudian, alkohol juga mudah terbakar dalam udara. Dan apabila alkohol itu terbakar dalam udara, dia akan terbakar dengan menghasilkan nyalaan biru yang bersih tanpa ada sebarang penghasilan jelaga. Oleh kerana dia sangat mudah terbakar, maka kita katakan dekat sini, alkohol adalah sejenis bahan api yang baik. Jadi ini adalah persamaan perkataan yang menunjukkan proses pembakaran alkohol. Jadi apabila ada oksigen, pembakaran alkohol, alkohol, proses pembakaran berlaku mesti ada oksigen kan. Jadi alkohol plus oksigen. So hasil daripada proses pembakaran tadi dia akan hasilkan gas karbon dioksida, air dan juga haba. Seterusnya, ciri seterusnya. So alkohol dia akan jadi masam apabila dia terdedah kepada udara. Kenapa? Sebab bila alkohol tadi dah terdedah pada udara, alkohol tadi akan dioksidakan oleh udara dan apabila pengoksidaan berlaku, maka dia akan membentuk asid etanoik. Asid etanoik ni adalah nama lain untuk cuka. Jadi sebab itu kalau didedahkan pada udara, maka dia jadi masam. Sebab dia dah berubah jadi cuka. Dan yang terakhir, untuk ciri umum alkohol, jadi alkohol dia bertindak balas dengan asid organik melalui proses pengesteran. Jadi kalau awak tengok dalam buku teks awak untuk proses pengesteran ni, ni dia punya persamaan perkataan untuk proses pengesteran ni adalah pada muka surat 131. Jadi apabila alkohol dia bertindak balas dengan asid organik, maka dia akan menghasilkan, dia akan kita kata dia akan bentuk
ester dan juga air. Ini proses pengesteran ni. Jadi ester ni adalah bahan yang biasa digunakan sebagai perisa makanan. Okay. Dan seterusnya, kita nak pergi pada kegunaan alkohol. Sebab bila sebut je tentang alkohol ni, kebanyakan kita akan kaitkan alkohol dengan minuman keras dan juga ketagihan alkohol. Jadi selain daripada minuman keras ni, minuman beralkohol ni, sebenarnya ada banyak kegunaan alkohol. Baik, yang pertama sekali, alkohol juga adalah digunakan sebagai bahan api. Jadi alkohol ialah bahan api yang sangat baik. Sebab apa tadi kita dah tengok ciri dia. Dia adalah sebatian yang mudah terbakar dan pembakaran alkohol juga adalah bersih tanpa penghasilan sebarang jelaga. Okay. Yang kedua, alkohol juga banyak digunakan dalam bidang perubatan. Jadi dalam bidang perubatan, alkohol digunakan sebagai pelarut untuk ubat. Contohnya ubat batuk dan juga sebagai antiseptik untuk basmi kuman. Contoh Dettol So Dettol, dalam Dettol tu ada kandungan alkohol. So dia digunakan sebagai antiseptik lah untuk basmi kuman. Yang ketiga, alkohol juga digunakan sebagai pelarut. Jadi kenapa alkohol ni banyak digunakan sebagai pelarut dalam bidang perindustrian? Ini disebabkan oleh sifat alkohol yang mudah larut dalam air dan juga bahan organik. Okey, baik. Dan yang keempat, yang ni tadi yang kita sebut lah. Bila sebut pasal kegunaan alkohol, kita akan kaitkan dengan minuman keras. Jadi alkohol digunakan untuk membuat pelbagai minuman keras. Contohnya seperti whisky, beer. So ada macam-macam ni lagi lah, jenis lagi lah untuk minuman beralkohol. Dan yang contoh yang terakhir sekali adalah penggunaan alkohol dalam industri ataupun dalam bidang kosmetik. Jadi dalam pembuatan bahan-bahan ataupun kita kata barang kosmetik, alkohol digunakan sebagai pelarut, untuk barangan kosmetik seperti minyak wangi, lotion, gincu dan banyak lagi sebenarnya. Dan ini adalah yang terakhir sekali yang cikgu nak terangkan adalah berkaitan dengan kesan ketagihan alkohol. Ni kalau alkohol ni diambil dalam kuantiti yang banyak dan kerap, maka dia akan menyebabkan ketagihan. Jadi apa yang kita nak bincang dalam topik yang akhir sekali pada hari ini adalah berkaitan dengan apa kesan ketagihan alkohol ni. Baik, yang pertama sekali, ketagihan alkohol boleh menjejaskan kesihatan. Dia boleh menyebabkan kadar pernafasan meningkat sedikit demi sedikit. Dia boleh menyebabkan mata kita sukar fokus. Dia boleh menyebabkan pembuangan air kecil yang kerap. Ketagihan alkohol boleh menyebabkan kerosakan hati. Kemudian dia juga boleh menyebabkan kerengsaan pada dinding perut dan menyebabkan ulcer. Dan pengambilan alkohol yang berlebihan ni juga boleh menyebabkan deria sentuhan pada tapak kaki berkurangan. Ini dari segi kita kata ketagihan alkohol yang boleh menjejaskan kesihatan. Baik, selain daripada itu, ketagihan alkohol juga boleh menimbulkan banyak masalah keluarga. Jadi ketagihan alkohol ini boleh menjadi punca pada keruntuhan rumah tangga. Boleh jadi punca pada pergaduhan dan dia juga boleh jadi punca pada penderaan ahli keluarga. Dan yang terakhir sekali, untuk kesan ketagihan alkohol ini adalah dia boleh meningkatkan masalah sosial. Jadi kita katakan ketagihan alkohol ini boleh jadi punca pada pergaduhan, kecurian, pembunuhan, rompakan, kemalangan jalan raya, kemerosotan produktiviti dan juga prestasi kerja. Ini semua adalah kita kata kesan-kesan daripada ketagihan alkohol yang boleh menyumbang kepada peningkatan masalah sosial. Kalau awak tengok dalam buku teks awak pada muka surat 132, ini dia ada letakkan gambar rajah kesan buruk alkohol terhadap
kesihatan manusia. Ini yang cikgu tunjukkan tadi, yang cikgu dah terangkan tadi, apa kesan buruk alkohol terhadap kesihatan kita. Cuma dalam buku teks dia buat dalam bentuk rajah macam ni. Jadi alkohol ni dia boleh menjejaskan otak kita, yang mana pengambilan alkohol yang berlebihan boleh mengganggu, menjejaskan kita punya koordinasi dan juga sistem saraf. Ia menyebabkan keseimbangan terganggu, sukar menganggarkan jarak dan juga boleh menyebabkan kerosakan sel otak. Mata tadi kita dah sebut dah tadi, cikgu dah sebut dah tadi. Jadi pengambilan alkohol juga dalam kuantiti yang berlebihan boleh menyebabkan mata sukar untuk fokus. Jantung, kesan alkohol pada jantung, dia boleh menyebabkan kadar degupan jantung dan tekanan darah tinggi meningkat. Okey, juga boleh mengganggu ritma jantung. Okey, kita tengok lagi dekat sini. Untuk pundi kencing, so pengambilan alkohol boleh menyebabkan pembuangan air kencing yang kerap. Hati kita, kita dah cikgu dah sebut tadi. Pengambilan alkohol yang berlebihan juga boleh menyebabkan kerosakan hati. So, ini simptom ni kita sebut sebagai cirrhosis. Yang mana cirrhosis ni adalah satu keadaan di mana sel hati dah mati dan juga mengeras. Jadi itu yang cikgu nak kongsi pada petang ni. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next perbincangan kita. Okay, terima kasih.